jelaskan sebab saya melihat sejak berlakunya pemecatan, satu negara, satu dunia bercakap. Ertinya bagi saya UMNO masih hebat. UMNO masih lagi menarik perhatian warga, menarik perhatian daripada parti-parti pembangkang. Mereka concern pasal UMNO ini. Tapi apakah mereka, keprihatinan mereka pada UMNO ini jujur, ikhlas pada kepimpinan? Tidak. Mereka cuba untuk mengaut kesempatan untuk mencari kepentingan politik dan menghakiskan kepercayaan rakyat pada UMNO. Itu matlamat mereka. Yang warga UMNO duk dengar ni apa hal? Ini masalahnya dan percaya pula tu. Begitu juga macam mana mantan Perdana Menteri. Saya malas nak ulas sebab dia dah bukan lagi Perdana Menteri. Dia kata Datuk Lokman Adam, dia orang pencen. Sudah-sudahlah. Kalau rasa nak bertanding nak presiden, mengekalkan jawatan sebagai nak presiden, bertandinglah. Tak ada masalah. Dan nak marah kenapa pula? Dia kata dia tidak bersetuju dengan pemecatan itu. Kononnya, pertama tak ikut aturan, kedua tak dibincang dan diperhalusi sebelum tindakan itu diambil. Sebab dia mengatakan dia tidak bersetuju. Jadi saudara, saya ingin menjelaskan, beliau seorang peguam. Dia seorang peguam. Betul bila dia kata bila setelah disiasat, bincang dan terhalusi, barulah satu tindakan dicadangkan oleh lembaga disiplin parti boleh membaca kalian. Dia terlupa ke? Dalam UMNO ada perkara 20.4. Sila buka perlembagaan UMNO. Buka perlembagaan UMNO perkara 20.4. Dalam perkara 20.4 ini jelas UMNO mengatakan tanpa menyentuh hak majlis tertinggi. Itu hak majlis tinggi, saudara, punya kuasa yang besar. Lembaga disiplin di peringkat Badan Pertubuhan Negeri, data bahagian setelah mendengar dan berpuas hati terhadap pelanggaran peruntukan perlembagaan ini atau tata etika ahli UMNO, bolehlah mengenakan mana-mana hukuman setakat yang diperturunkan kuasa oleh majlis tinggi. Jadi kalau majlis tinggi turunkan kuasa pada mereka. Jika tidak, kuasa itu hak mutlak majlis tinggi. Baca ni perlembagaan. Dia seorang peguam, saya malah nak bertekak. Sebab dia bekas Perdana Menteri. Dulu pun saya dah beritahu bahawa jadi Perdana Menteri, kita mendukung beliau sebagai Perdana Menteri. Tak ada masalah pada kita. Tapi dah sekarang ni, banyak permasalahan-persalahan yang dilakukan. Jadi warga UMNO pasti tak akan lupa. Jadi bila dah buka benda begitu, saya terpaksa buka sedikit. Bagaimana dia sendiri waktu menjadi Perdana Menteri, dia melanggar ketetapan Majlis Tinggi UMNO. Bukan dia tak pernah langgar. Dia pernah langgar. Dia menerima jawatan Timbalan Perdana Menteri. Walaupun Majlis Kerja Tinggi UMNO waktu itu membuat keputusan jangan kita menerima jawatan. Betul, dia berjumpa dengan Datuk Zahid Hamidi, bertanya bahawa dia tanya Datuk Zahid, boleh ke dia menerima jawatan sebagai Timbalan Perdana Menteri. Datuk Zahid dia kata, kalau dia kata jangan, nanti orang kata dia pentingkan diri dia sebab tak dapat, tak bagi orang lain pegang. Tak ada, dia kata pulanglah, dia kata kalau dia rasa dia boleh bawa jawatan tu, bawalah. Tetapi Majlis Tinggi buat keputusan tidak menerima sebarang tawaran daripada Perikatan Nasional, dan dia menandatangani perjanjian persefahaman MOU dengan pimpinan dari Pakatan Harapan ketika itu tanpa kebenaran parti UMNO, dan ia tidak dibincangkan dalam Majlis Kerja Tinggi. Majlis Kerja Tinggi buat keputusan, jangan lupa saudara, menarik sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin waktu dia Perdana Menteri waktu dulu. Tetapi apa yang berlaku? Dia buat press conference, dia buat sidang media di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, menyatakan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin. Sebenarnya dia pun boleh diambil tindakan pelanggaran disiplin itu. Ini saya bila dia petikaikanlah, dia mengadakan perjanjian sulit. Ini lebih teruk lagi, tanpa pengetahuan Majlis Tinggi. Saya bukan nak mengungkit. Ini bila dia menyerang pimpinan Majlis Tinggi, konon tak bersetuju dan sebagainya. Saya selalu katakan, kalau anda ada penyakit, ada kurap ni, jangan buka baju. Saya bukan secara peribadi, saya tak naklah bercakap. Saya rasa dia dah sebagai bekas mantan Perdana Menteri, apa nak lagi? Segalanya dah cukup. Bodyguard ada, pencen ada, gaji besar. Apa nak lagi? Dia duduk diam-diam. Kalau rasa nak bertanding Presiden UMNO, tunggulah 3 tahun lagi, bukan lama pun. Cuma sekarang ni dirasakan tak sesuai, kata ahli, bukan kata Presiden. Presiden UMNO dia kena terpulang pada ahli.
Dan ahli-ahli buat keputusan waktu Perhimpunan Agung UMNO. Masa itu betul anda tak bersetuju, kenapa tak bangun bersuara? Boleh sebagai ahli, sebagai naib presiden boleh cakap, saudara pengurusi, saya nak bercakap. Boleh. UMNO parti demokrasi. Tak ada pun. Dalam dewan diam, di luar dewan ngongek-ngongek. Ini yang saya katakan kadang-kadang macam perangai ikan baung. Kalau di kampung saya ni macam perangai ikan berukang. Saya kalau nak mancing ikan berukang ni, saya gelilah saudara. Kadang tak habis-habis. Yang sudah tu sudahlah. Ini gambaran saudara, saya nak menjelaskan kepada warga kita yang tak faham. Bercakap soal perlembagaan macam mereka ni faham sangat. Apakah mereka membaca perlembagaan UMNO ni? Ini kena baca sebagai ahli parti, kena tahu kuasa Majlis Tinggi apabila ketiadaan Perhimpunan Agung UMNO, itu kuasa Majlis Tinggi. Kalau dia kata dia nak pecat, dia pecatlah. Terima kasihlah pada Majlis Tinggi kerana tidak memecat saudara sebagai ahli UMNO. Atau apakah anda mengundang untuk diri anda dipecat? Bukannya apa cakap you semua orang kena ikut. Mungkin dia merasakan dia sebagai mantan Perdana Menteri, macam Perdana Menteri dulu, cakap apa saja orang kena ikut. Tak boleh dah. Mesyuarat kena ikut kehendak suara ramai. Saya dengar ada 4-5 orang bercakap, saya tak bersetuju pemecatan, no, saya tak bersetuju begitu. Betul, anda tak bersetuju, tak perlu bercakap di luar. Sebab anda juga terdedah diri anda untuk diambil tindakan disiplin nanti. Itu keadaannya saudara. Ni ada pula, saya tengok macam, ini sebab kita masih belum selesai. Ada pula daripada pimpinan lepas yang mempertikaikan tentang pemecatan dalam UMNO. Dia lupa bahawa PAS juga pernah ahlinya menyingkirkan presiden mereka. Presiden PAS, Datuk Asri Haji Muda, yang mewarisi kepimpinan PAS daripada Dr. Burhanuddin Al-Helmi, daripada Profesor Zulkifli Muhammad, itu Allahyarham Datuk Asri Haji Muda. Pada muktamar PAS tanggal 23 Oktober 1982. Dan waktu itu Datuk Asri pernah buat kenyataan. Dia kata muktamar PAS dicemari dengan slogan pro-revolusi Iran. Dan pada 24 Januari 2018, wartawan Aziz Ishak menulis, dalam saya kata ini mesti dalam Usaha Melayu ni, Usaha Malaysia, bahawa Datuk Asri Haji Muda merupakan presiden PAS pertama yang disingkirkan oleh ahlinya. Jangan lupa saya, ini berlaku. Jadi tak ada masalah kita dengan UMNO, tak pernah kacau pun. Yang kau nak campur sini, apa hal? Sepatutnya apa yang berlaku dalam UMNO tengok sajalah. Nak ulah buat apa? Tak ada kena-mengena. Macam saya katakan, blogger daripada bukan ahli UMNO, dia ahli PAS. Konon-kononnya seolah-olah cara dia bercerita tu, UMNO ini kesilapan Zahimidi kerana begitu-begitu, buat ini, akhirnya rakyat tidak hilang kepercayaan. Nak sebut buat apa? Bagi saya mereka nak menangguk kesempatan untuk menghakiskan kepercayaan pada UMNO. Itu saja matlamat mereka. Sebab itu saya berdiri teguh atas kepentingan ataupun ketetapan Majlis Tinggi yang mengambil tindakan. Malahan saya sendiri bercakap saban malam. Saya mengkritik Presiden kerana berlapang dada untuk mempertahankan ataupun tidak mengambil tindakan. Rupanya dia menanti keputusan daripada lembaga disiplin. Dia bukanlah keputusan kemarin tu dibuat oleh beliau sendiri. Ini masalah kena faham saudara. Jangan kita mudah terpengaruh dengan orang-orang yang memang nak ambil kesempatan. Atas sedikit saja masalah berlaku dalam UMNO ni, terus jadikan isu. Apa saja berlaku dalam Pakatan Rakyat, terus jadikan isu. Apa berlaku dalam Parti Keadilan, terus jadi isu. Kita sepatutnya menghormatilah mereka dengan cara mereka. UMNO tidak pernah pun mengkritik bila Parti Keadilan memecat 11,000 ahlinya. UMNO tidak pernah pun mengkritik bila PAS memecat Datuk Hassan Ali. Dan bagaimana saya nak tanya, apabila waktu Datuk Lokman Adam dipecat, adakah melalui Biro Disiplin? Tak ada. Ini boleh tanya dengan beliau. Datuk Lokman Adam ahli Majlis Tinggi yang mendapat undi antara undi yang tertinggi, nombor 4 ke nombor 5 tak silap saya. Beliau ahli Majlis Tinggi UMNO yang dipilih oleh ahlinya dan dipecat melalui mesyuarat Majlis Tinggi UMNO. Tak ada pun melalui Biro Disiplin. Kenapa soal itu Datuk Ismail Sabri tak nak bercakap? Bagaimana waktu pemecatan Datuk Zahid Ibrahim? Begitu juga. Jadi soal apa yang dikatakan oleh Tengku Razak itu ada benar. Soal memecat kalangan ni biasa. Jadi tunggulah. Kalau rasa diri tu terinaya, rasa dah insaf,
buatlah rayuan. Apa ada masalah? Ini tidak lagi didengungkan. Soal kamu nak masuk parti lain, silakan. Kononnya ya, kamu ni penting sangatlah. Sebab dia kata diri seolah dia bijak lah, dia hebat. Sebab itulah dia melihat Presiden UMNO ni is nothing. Sebab semalam saya dah katakan, Presiden UMNO berlapang dada nak lantik dia sebagai ketua penerangan, dinyehkannya begitu saja, saudara. Itu masalahnya. Dia ingat ahli Majlis Tinggi UMNO pun tak secerdik dia, dia hebat sangatlah. Maklumlah Oxford boy. Itu cerita kononnya, saudara. Bahawa ahli UMNO akan keluar beramai-ramai. Tak dengar apa lagi, saudara. Mereka mencipta naratif seolah-olah apa yang berlaku pada Khairi, apa berlaku pada Isyamuddin, apa berlaku pada Nohoma, apa berlaku pada Syahril Hamdan, apa berlaku pada siapa lagi tu, Salim Sharif, apa berlaku dengan satu ketua bahagian di Johor itu. Mereka cuba mencipta satu naratif seolah-olah ahli UMNO ni akan berdiri teguh di belakang mereka. Sebab saya dapat dengar juga, saya nak pesan pada anda tidak seperti pemecatan berlaku terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab latar belakang agak berbeza. Datuk Seri Anwar Ibrahim disingkirkan daripada UMNO oleh Dr. Mahathir dengan kepelbagaian isu-isu yang orang rasa tidak ada logika. Dicipta naratif dia melalui buku 50 dalil kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim tak layak jadi Perdana Menteri. Jadi penyingkiran beliau itu membuatkan rakyat pada mulanya okey juga, terima, tunggu dipecat, okey. Ada juga kalangan warga UMNO yang mengikut beliau, tak bersetuju Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dipecat. Ada. Jadi ada juga perarakan beliau boleh mengumpul ratusan ribu orang. Tetapi bila berlakunya peristiwa mata lebam, datang simpati rakyat. Dalam politik ni, saudara, simpati adalah sesuatu yang paling bahaya. Kalau bila rakyat dah bersimpati, susah kita nak tanggalkan perasaan simpati itu pada rakyat. Tapi kebencian ni boleh dibasuh. Bila orang itu yang dibenci, dia dapat melihatkan kepimpinannya, akhirnya dia orang boleh terima. Tetapi simpati Datuk Seri Anwar Ibrahim sebab rakyat simpati mata lebam. Dan wujudnya Parti Keadilan, itu yang ramai menyertai beliau. Dan rakyat berdiri sokong, berdiri teguh di belakang kepimpinannya. Sakat 4-5 orang ni, silakanlah, tak ada masalah saya rasa. Warga UMNO tidak akan meninggalkan parti mereka. Dan berapa banyak lagi lah nak wujudkan parti. Bagi saya silakan. Kalau nak menyertai parti-parti yang ada, tak ada masalah bagi saya. Wan Trooper dia kata KJ Presiden Perikatan Nasional, silakan. Tak ada masalah. Cuma saya balik pada yang apa dilaporkan oleh Sabah Kini saja. Satu media sosial, kalau anda berkesempatan tekan Sabah Kini, sedangkan terperanjat mau bagaimana aktiviti-aktiviti yang bagi saya lah yang menyentuh soal keselamatan negara, di mana pemimpin kalau benar, saya mengatakan benda tak benar. Kalau ini benar, saudara, malanglah bagi kita pemimpin yang sanggup. Kalau benar itu benar berlaku, pemimpin sanggup menggadaikan maruah negara hanya kerana wang, hanya kena wang ringgit, maka perlibatan para penjenayah dan sebagainya. Dan saya amat mengharapkan apa yang dilaporkan oleh Sabah Kini rasanya tu, saya pihak SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, eloklah lakukan siasatan. Dan kita tak mahu kebejatan ini dibiarkan, dipendamkan begitu saja, saudara. Bukan kerana mereka daripada Parti Perikatan Nasional, tidak. Tapi bagi saya, kalau orang daripada UMNO pun buat tak betul, kita dedahkan. Saya sebab ni tadi, PN bakal kluster mahkamah juga, tunggulah. PN dah ketak lutut, siasat semua. Ini bukan hanya 92 bilion, saudara. Banyak kejahatan lain-lain lagi yang saya dengar. Saya tidak mahu bercakap satu benda yang belum disahkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Akhirnya, at the end of the day, saya melihat mereka yang berebut sangat nak jadi jawatan, sebenarnya, saudara, orang yang kena pecat daripada UMNO itu, semua dah kaya raya. Sama ada Nohoma, Isyamuddin, Salim, KJ, semua dah kaya raya. Kami warga UMNO peringkat akar umbi, apa yang dah ada, apa kami dapat? Hanya sekadar menyokong. Berdiri teguh belakang KJ, berdiri teguh belakang Isyamuddin, berdiri teguh belakang Ismail Sabri. What do we get? Kami benar-benar ikhlas dalam perjuangan parti. Anda semua dah kaya raya. Yang jadi menteri, yang jadi wakil rakyat, yang jadi pengurusi JLC, mengaut keuntungan hasil daripada perjuangan parti. Akhirnya sebab anda, parti dipandang hina.
Sebab tindakan anda itu yang merobek kepercayaan rakyat, anda mengaut segala kekayaan, akhirnya UMNO yang menerima balanya. Orang macam ini, sebab itu saya katakan, saya bersetuju segera dipecatkan. Sebab mereka semua dah kaya-raya. Bagaimana ahli-ahli UMNO Tanjung Karang, berapa puluh ribu ada Tanjung Karang. Berapa ramai yang kaya macam UMNO Omar. Berapa ramai ahli-ahli UMNO di Rembau yang sekaya terkait di Jamaluddin. Berapa ramai ahli-ahli yang ada di Sembrong. Mereka tak sekaya Syamuddin, tapi mereka teguh berdiri menyokong dan sebagainya. Tapi bila sesuatu mereka lakukan tanpa mereka fikirkan kesan pada parti yang berjasa meletakkan mereka sebagai wakil rakyat, parti yang mengangkat darjat mereka daripada orang biasa. Bukan saya tak kenal siapa Norma, sama-sama dalam pemuda dulu, saya malas nak bercakap, tapi mengangkat darjat sampai bergelar Tan Sri, buat ada kekayaan. Tiba-tiba bila anda sanggup melakukan sabotaj pada parti, inilah yang kita marah. Apa yang dilakukan oleh Khalid Jamaluddin? Anda diangkat balik daripada London, kononnya apa kata Pak Lah dulu, katanya ini Hang Nadim. Kononnya kita ingatkan benarlah Hang Nadim yang bijak bistari. Kononnya inilah anak muda yang mampu menewaskan ikan dilanggar todak waktu Singapura langgar todak. Tapi apa jadi? Bukan todak melanggar Singapura, segala-galanya. Hei, geram saya. Jadi mereka yang kena tindakan semua dah kaya raya saya. Kenapa kita warganya puak-puak UMNO ni sumpah dia orang main-main sajalah agaknya. Saudara Ahmad Kamal, saya mengatakan bukan sumpah orang mereka. Ini pemimpin. Sebab itu saya katakan, anda jangan salahkan parti UMNO. Parti UMNO tak bersalah. Yang salah pemimpin yang telah baru ni kena pecat. Inilah orang yang menggambarkan keadaannya. Saya tak mau cakap lebih lagi saya cakap lagi saya naik darah saya geram apabila dipecat saja. Oh, ini tak kena, itu tak kena, tak ikut peraturan. Kamu dah buat salah, sudahlah, please get out daripada UMNO. Anda lah orang yang membuatkan rakyat melihat UMNO ini jijik. Apa dosa UMNO? UMNO mengangkat anda dapat jadi wakil rakyat. UMNO mengangkat anda dapat jadi Timbalan Menteri, dapat jadi menteri, dapat jadi pengurusi JLC, gaji puluhan ribu. Ada kami ahli UMNO dapat, ada kita bising, kami tak pernah bising. Kami terima saja, datang salah, okey wabi, tahniah, itu saja. Ada nak pelawa secawan kopi untuk ahli UMNO di peringkat akar umbi, di cawan-cawan anda. Ini kena ingat secara. Jadi sebelum saya naik darah lagi, kita sambung lagi malam esok lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.